Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Skandal rasuah di Sabah, ini pendedahan terkini daripada SPRM. Kata Azam Baki, ramai salah faham prosedur mengenai pemberi maklumat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, masyarakat di negara ini sering salah faham mengenai prosedur undang-undang berkaitan pendedahan maklumat. Dia menjelaskan, undang-undang di negara ini tidak seperti di Amerika Syarikat dan perlindungan tidak diberikan secara automatik. Pertama, seseorang tidak boleh mendedahkan maklumat kesalahan kepada umum dan kemudian memohon perlindungan pemberi maklumat, kata Azam Baki lagi. Kedua, Azam Baki berkata ini kerana pemberi maklumat mungkin telah mendedahkan identiti mereka, tetapi maklumat tersebut belum dapat disahkan. Justru katanya adalah tidak munasabah untuk mengharapkan pihak berkuasa memberikan perlindungan sebelum sebarang laporan rasmi dibuat dalam kes sedemikian. Kedua, seseorang yang terlibat dalam kesalahan yang didedahkannya tidak layak memohon perlindungan pemberi maklumat. Tambahnya merujuk Seksyen 11 dalam kurungan 1 Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Dia berkata demikian semasa menghadiri satu acara di Lapang Sasar Kolej Penjara Malaysia di Kajang, Selangor. Malaysia kini baru-baru ini melaporkan mengenai rakaman perbincangan rasuah melibatkan adun sebuah negeri yang didedahkan seorang pemberi maklumat. Minggu lepas, Azam Baki memberitahu Malaysia kini bahawa pemberi maklumat berkenan perlu membuat aduan rasmi kepada Suruhanjaya itu bagi membolehkan proses perlindungan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat. Dia berkata, adalah terlalu awal untuk menjamin perlindungan sebelum perkara itu dilakukan. Sementara itu, Azam Baki berkata, pemberi maklumat perlu memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan dalam Akta Perlindungan Pemberi Maklumat sebelum diberikan perlindungan. Dia turut menegaskan bahawa Seksyen 25 Akta SPRM menghukum individu yang tidak melaporkan maklumat. Rupa-rupanya ada seksyen dalam Akta SPRM iaitu Seksyen 25 Akta SPRM yang akan boleh menghukum individu yang tidak melaporkan maklumat. Nah, sekarang ini si pemberi maklumat dalam masalah yang besar. Mereka yang didapati bersalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM100,000 atau dan hukuman penjara sehingga 10 tahun. Manakala kegagalan untuk melaporkan permintaan atau memperoleh suapan juga boleh dihukum dan dipenjara, kata beliau lagi. Dalam sidang media selepas acara itu, Azam Baki berkata dia hanya menonton video berkaitan kes tersebut yang tersebar di media sosial. Sebagai ketua agensi penyiasat, Azam Baki berkata, pihaknya tidak boleh bergantung kepada kandungan media sosial semata-mata. Selain itu, katanya dia hanya mendengar klip audio berkenan selama 17 saat. Jadi saya tak boleh komen sangat tentang siapakah adun berkenan dan sebagainya, katanya. Sabtu lalu, Malaysia kini melaporkan portal berita itu menyaksikan 8 video yang setiap satu memaparkan adun berlainan, membincangkan rasuah untuk menyokong projek di negeri itu. Portal berita itu juga ditunjukkan dokumen berkaitan projek tersebut serta butiran perbankan dalam talian yang melibatkan dakwaan rasuah itu. Bagaimanapun sumber menyatakan pemberi maklumat itu bersedia mendedahkan maklumat berkenan, tetapi mahu mendapatkan perlindungan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat. Pemberi maklumat tersebut kemudiannya mengakui dia adalah pemberi rasuah.
Dia juga menghantar surat kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk meminta diberikan perlindungan, tetapi ditolak oleh Perdana Menteri yang menggesa pihak berkuasa turut menyiasat pemberi rasuah tersebut. Selepas itu, pemberi maklumat berkenan menulis surat terbuka kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar untuk memohon baginda meneliti bukti yang dimilikinya dan memutuskan sama ada dia perlu diberikan perlindungan. Semasa meneruskan usaha mendapatkan perlindungan undang-undang itu, pemberi maklumat tersebut mendakwa menerima ancaman bunuh yang mendorongnya membuat laporan polis. Saudara-saudara sekalian, dengan penjelasan, pencerahan daripada SPRM ini, khususnya daripada Azam Baki, ianya mula menjadi lebih jelas. Ianya mula membuka minda dan fikiran kita tentang beberapa perkara yang ramai tak tahu. Azam Baki kata masyarakat di negara kita ini sering salah faham mengenai prosedur undang-undang berkaitan pendedahan maklumat. Yang pertama sekali, kata Azam Baki, undang-undang di negara ini tidak seperti Amerika Syarikat dan perlindungan tidak diberikan secara automatik. Pertama sekali, seseorang tidak boleh mendedahkan maklumat kesalahan kepada umum dan kemudian memohon perlindungan pemberi maklumat. Ini barulah tepat. Kalau betul-betul si pemberi maklumat itu mempunyai maklumat yang sahih dan betul, beliau patutnya berjumpa dahulu kepada pihak yang berkuasa, bukannya mendedahkan maklumat kesalahan itu kepada umum terlebih dahulu. Ini kerana kata Azam Baki, pemberi maklumat mungkin telah mendedahkan identiti mereka, tetapi maklumat tersebut belum disahkan. Dengan cara mendedahkan maklumat kepada umum terlebih dahulu dan kemudian memohon perlindungan kepada perlindungan maklumat pula, pemberi maklumat pula, ini sudah menyalahi prosedur kerana pemberi maklumat telah pun mendedahkan identitinya. Selain daripada itu, maklumat yang telah tersebar itu pula belum dapat disahkan. Justru kata Azam Baki adalah tidak munasabah untuk mengharapkan pihak berkuasa memberikan perlindungan sebelum sebarang laporan rasmi dibuat dalam kes sedemikian. Kedua, seseorang yang terlibat dalam kesalahan yang didedahkannya tidak layak memohon perlindungan pemberi maklumat. Tambahnya merujuk Seksyen 11 dalam kurungan 1 Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Dia berkata demikian semasa menghadiri acara di Lapang Sasar. Selain itu, Azam Baki juga berkata bahawa ada Seksyen 25 Akta SPRM yang mana menghukum individu yang tidak melaporkan maklumat. Mereka yang didapati bersalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM100,000 atau dan penjara sehingga 10 tahun. Kegagalan untuk melaporkan permintaan atau memperoleh suapan juga boleh dihukum dan dipenjara, kata Azam Baki lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.